episod kali ini, Legenda Rakyat menyediakan salah satu versi yang menceritakan tentang Puteri Gunung Ledang. Meneliti legenda Puteri Gunung Ledang sememangnya menimbulkan 1000 persoalan lantaran terdapat versi cerita Sultan Mahmud Shah membina Jambatan Emas dari Melaka ke gunung di Johor sebagai syarat peminangan puteri itu. Akan tetapi, sehingga kini jambatan kira-kira 40 km itu masih gagal ditemui. Cerita Puteri Gunung Ledang sememangnya terkenal dan dicatatkan dalam Kitab Melayu Lama. Ada banyak versi kisah puteri jelita berkenaan dan satu daripada versi itu bermula dengan kemangkatan Permaisuri Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan ke-8 dan terakhir memerintah Kerajaan Melaka dari tahun 1488 hingga 1511. Akibat kematian permaisurinya, Sultan Mahmud menitahkan Hang Tuah melamar Puteri Gunung Ledang yang amat jelita. Maka rombongan peminangan dihantar dan selepas beberapa hari meredah hutan. Selepas lama mendaki, menelusuri hutan tebal, Tun Mamat tiba di Taman Nan Indah di atas gunung. Mereka kemudian menemui Ketua Dayang kepada Puteri Gunung Ledang dan menyampaikan hajat peminangan Sultan Melaka. Selepas lama menunggu jawapan, akhirnya datang seorang nenek bongkok menyampaikan syarat 7 hantaran Puteri Gunung Ledang iaitu Jabatan Emas dari Istana Melaka hingga ke Puncak Gunung Ledang, Jabatan Perak dari Puncak Gunung Ledang ke Istana Melaka, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda dan semangkuk darah Raja Muda Melaka. Tun Mamat terkejut mendengar syarat yang mustahil dipenuhi itu. Beliau kemudian turun menemui Hang Tuah dan menceritakan hal berkenaan. Secara tersirat, Hang Tuah sedar peminangan Sultan ditolak secara kiasan oleh Puteri Gunung Ledang. Lalu akibat kecewa kerana gagal menyempurnakan titah, Hang Tuah enggan kembali ke istana dan menghilangkan diri dalam sungai. Tun Mamat pulang menyampaikan syarat peminangan kepada Sultan Melaka. Tanpa memahami maksud tersirat di sebalik syarat hantaran, Sultan Mahmud mengerahkan seluruh rakyat menyediakan tuntutan supaya baginda dapat memperistirikan Puteri Gunung Ledang. Keadaan dalam negara menjadi kacau bilau apabila rakyat dikerah membina jambatan emas dan perak sehingga seluruh emas dan perak milik kerajaan dilebur. Tidak cukup dengan harta kerajaan, emas dan perak penduduk turut dirampas. Lebih zalim, kalangan gadis dikerah berkurung dalam istana dan dipaksa menangis manakala rakyat lain dikerah mendapatkan pinang muda untuk diperak airnya. Walhal pinang muda tidak berair. Selepas bertahun-tahun, akhirnya semua hantaran berjaya disediakan kecuali satu, iaitu semangkuk darah Raja Muda Melaka iaitu Raja Ahmad. Sultan Mahmud diceritakan tidak sampai hati untuk membunuh anak andanya yang masih kecil, tetapi hasutan nafsu menyebabkan baginda tidak mempedulikan apa-apa lagi. Lantas dada kecil Raja Ahmad cuba ditikam. Bagaimanapun, ketika keris hampir menembusi dada kanak-kanak itu, tiba-tiba Puteri Gunung Ledang menjelma di hadapan Sultan. Puteri itu menzahirkan kekecewaannya terhadap Sultan Mahmud yang sanggup menindas rakyat dan menumpahkan darah zuratnya sendiri kerana tergila-gilakan wanita yang tidak pernah dikenali. Puteri Gunung Ledang menjelaskan beliau menolak pinangan Sultan Mahmud dan rentetan kejadian itu akhirnya menginsafkan baginda. Ada juga cerita disebarkan kononnya Puteri Gunung Ledang bukanlah manusia tetapi Ratu Bunian atau makhluk kayangan. Bagaimanapun, ada juga pihak dan pengkaji yakin Puteri Gunung Ledang adalah manusia iaitu Puteri Raja dari Jawa. Puteri itu turut dikenali sebagai Raden Puteri Mas Nyawa, Gusti Puteri Aceng Ratno Dumilah Sari, Raden Ratna Gumilah Sari, Raden Puteri Ratna Gumilah Sari dan Puteri Siti Jamilah binti Sultan Alam Fatah Al-Akbar. Mengenai dakwaan kononnya Puteri Gunung Ledang adalah bunian atau jin, tiada siapa dapat menentukan kewujudannya.